Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal al-yawmul afiyah wa ja'a syamsu min matla'iha. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Yang saya hormati pengacara majlis pada malam ini, yang saya hormati kepada pengerusi Masjid Al-Hasaniyah Encik Jamaluddin bin Muhammad selaku pengerusi masjid kita pada malam ini, yang saya hormati kepada Tuan Imam satu, kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Hairi, abang kekanda saya waktu di Darul Falah, alhamdulillah. Yang saya hormati kepada Tok Bilal dan juga keseluruhan pimpinan-pimpinan pegawai syarak, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Sihat orang Bukit Bulat Alhamdulillah. Ni saya ingat kali yang kedua saya hadir di sini. Kali pertama seingat saya 2 ataupun 3 tahun lepas. Kalau ceramah Maulidur Rasul, kalau tak silap saya buat di luar. Betul lah? Sebab saya ingat. Makna kalau tuan-tuan yang tak ingat, malam tu tuan-tuan tak hadir. Sebab yang saya ingat memang saya pernah datang, dan itulah tempat parking saya yang tak berubah lah. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah Ta'ala pilih saya, Allah Ta'ala pilih tuan-tuan untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ulama' sebut rumah Allah di atas muka bumi ini ada 2. Yang pertama, masjid dan surau adalah rumah Allah. Yang kedua, rumah Allah itu terdapat di dalam hati orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini bukan sekadar kita nak menjadi sebagai seorang Islam, tetapi kita nak menjadi sebagai seorang hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Hebat macam mana pun rumah kita ibu, hebat macam mana pun kereta kita, hebat macam mana duit besar mana pun kehidupan kita yang bermewah dalam kalangan manusia, tetapi hanya dinilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia kata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ada orang rumahnya bertingkat-tingkat, keretanya bersusun berkilat-kilat, duitnya berkepuk berlipat-lipat. Ibu, kadang-kadang nak berbini 4, tapi hidupnya merempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala waktu kita berada di yaumil mahsyar, antara bentuk persoalan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang bila dihidupkan nanti selepas kematian, bila dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai kita berada di dalam kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu golongan manusia, dia ni hidup di dalam alam barzah dalam keadaan dia ni hidupnya begitu sukar. Nak jawab persoalan daripada Allah satu persatu, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir susah. Dan ada orang bila dia yang golongan pertama, dia ni susah nanti di alam barzakh, dan dia ni juga susah nanti bila berada di padang mahsyar, susah.
Ada golongan kata Nabi, dia ni susah nanti di dalam kubur, tapi dia senang bila berada di padang mahsyar. Ada. Dan kata Nabi, ada orang hidupnya senang nanti berada di dalam kubur, tapi bila dia senang dalam kubur, ada juga golongan tu susah nanti bila berada di padang mahsyar. Ada juga kata Nabi, golongan yang paling hebat, dia ni senang nanti berada dalam kubur, dan dia ni sangat mudah nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus amalannya kadang-kadang tidak disemak oleh Allah Subhanahu wa taala, direct dia akan bertemu dengan Allah, bertemu dengan para nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita nak golongan yang keempat. Mudah-mudahan kita ni selamat di alam kubur, dan kita ini juga selamat nanti bila berada di padang mahsyar. Sudah pastilah di padang mahsyar kita ni akan ditanya oleh Allah dengan beberapa soalan. Yang pertama, kita akan ditanya oleh Allah dengan umur kita. Allah akan tanya, "Hei, umur kamu, aku berikan umur kamu 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Kamu hidup di atas muka bumi Allah. Apa yang kamu buat dengan umur itu?" Sebab itu Nabi sebut di dalam satu hadis, Nabi sebut dalam satu hadis, manusia bila dia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, ada dua nikmat yang paling besar manusia sering leka dan lalai. Yang pertama berkaitan dengan kesihatan. Waktu kamu sihat, kata Allah, kata Nabi, aku berikan kamu kesihatan. Dengan kesihatan itu kamu datang tak ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang sihat tak boleh sampai ke rumah Allah. Betul tuan-tuan? Betul? Yang datang malam ni separuh kencing manis. Gout jangan cakap. Kan? Lemah jantung, kencing manis, darah tinggi, ada tak? Ada. Kencing orang. Oi, semua datang. Kan? Macam-macam penyakit. Tapi tuan-tuan boleh hadir. Ada orang rumah sebelah masjid tak sampai masjid. Betul tak? Contoh. Macam malam ni yang datang ni semua rumah sebelah masjid. Ada orang rumah sebelah masjid tak sampai. Ada orang jauh keluar daripada kawasan Bukit Bulat, dia boleh sampai masjid tuan-tuan. Contoh, dia datang daripada Kandang malam ni. Saya lah tu. Kampung Kandang, dia boleh sampai. Ada orang rumah sebelah masjid tak sampai. Tu yang jadi satu kisah sahabat saya cerita. Ada satu rumah tu, rumah dia betul-betul sebelah masjid. Dia punya zinc rumah dengan zinc masjid bercantum. Azan 5 kali sehari, tak pernah datang ke rumah Allah. Lah pengurusi dia pening nak buat macam mana. Dia panggil technician yang buat speaker tu, supaya cabut speaker atas, letak atas rumah zinc kawan sebelah tu. Nak bagi dia ni sedar datang. Bila azan, zinc kawan tu satu rumah bergegar, pun tak sampai juga rumah Allah. Sebab itu pengerusi duk sebut tadi, kita ni datang masjid bukan sebab kita ada kereta, bukan sebab kita ada motor, tapi sebab hidayah dan rahmat Allah. Tu yang kita minta 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, huda, petunjuk. Sebab kita datang pada malam ini, datang daripada hidayah daripada Allah. Sebab ada orang sakit, dia tak sampai rumah Allah. Ada orang dia sihat, dia tak sampai rumah Allah. Ada orang dia sakit, dia boleh hadir rumah Allah. Sebab apa? Sebab dipanggil sebagai hidayah. Kita minta tu, hudal lil muttaqin, berikan petunjuk kepada kami. Betul tak? Jalan orang-orang yang lurus. Mudah-mudahan tuan-tuan yang hadir pada malam ini mendapat hidayah dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan apa? Kita menjadi keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita minta dengan Allah rahmat. Kita ni masuk syurga bukan sebab amalan. Betul? Betul. Kalau nak bandingkan amalan saya dengan amalan tuan-tuan, amalan ibu-ibu lebih banyak daripada saya. Sebab apa? Umur akak-akak 60, 50, amalan lagi banyak kita buat. Tapi kita masuk syurga bukan sebab amalan. Kita masuk syurga sebab rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita minta kepada Allah, jangan lupa untuk meminta rahmat daripada Allah, kerana kita masuk dalam syurga disebabkan rahmat Allah. Tuan-tuan pernah dengar satu hadis, ada satu orang pelacur perempuan, betul tak? Yang Nabi kata dia ni masuk syurga sebab dia bagi minum kepada seekor anjing. Dia ni kerja pelacur. Dek, kau tahu tak pelacur? Tahu. Kerja pelacur ni, tuan-tuan, kerjanya melacur, kata Nabi.
Tapi dia ni masuk ke dalam syurga sebab dia bagi minum kepada seekor anjing. Adakah sebab dia pelacur, dia bagi minum kepada seekor anjing sebab dia masuk syurga? Bukan sebab begitu, kata Nabi. Maksud Nabi tu bukan begitu. Kalau sebab dia pelacur, dia bagi minum pada anjing, dia masuk syurga, senanglah kerja pelacur. Jabatan agama tangkap dekat hotel-hotel. Ni kerja pelacur, melacur. Dia kata tak apa, dekat luar tu anjing banyak. Bukan sebab begitu. Maksud dia, kata Nabi SAW, saat dia kerjanya melacur, hidupnya jauh daripada rahmat Allah, jauh. Tiba-tiba satu hari dia nak berubah. Bila dia nak berubah, dia cari satu amalan untuk dia buat. Tiba-tiba saat dia nak berubah, dia nampak ada seekor anjing yang sedang kehausan. Dia ambil bekas, dia bagi minum kepada anjing tersebut. Saat dia bagi minum kepada anjing tersebut, waktu dia bagi cukup ikhlas dia dengan Allah. Dengan keikhlasan yang seperti kecil itu, Allah Ta'ala pandang besar, menyebabkan ikhlas itu menyebabkan dia ni masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat? Tidak, rahmat. Rahmat tu apa benda pula? Saya ceramah dekat satu tempat di Kota Tinggi. Saya cerita pasal khusyuk. Saya cerita pasal warak. Saya kata, Haji, warak tu tahu tak? Dia kata, tahu Ustaz. Warak tu dia lebih kurang zuhud. Oh, ayat dia pun sedap. Saya kata, Haji ni orang educated. Saya pun tanya Haji, Haji, zuhud tu apa? Dia kata dekat saya, zuhud pun lebih kurang warak. Saya kata, tak. Saya tanya Haji, zuhud tu apa? Zuhud tu warak lah Ustaz. Warak tu macam zuhud tadi tu. Pening kita nak faham. Lepas tu dia tanya saya, Ustaz pernah tengok tak orang zuhud? Saya kata, saya pernah tengok orang zuhud. Okey, nak tanya Ustaz, zuhud tu apa? Kita tanya dia, dia tanya kita pula. Ni tuan-tuan, rahmat ni apa? Yang kita dok baca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuan-tuan pernah dengar ayat ni? Ayat ni familiar lah waktu 2 tahun lepas. Kan? Menteri Agama rahmatan lil alamin. Tapi kita faham tak rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Maksud dia bila rahmat sekalian alam, bukan saja orang Islam mendapat rahmat daripada Allah, orang bukan Islam juga dapat rahmat daripada Allah disebabkan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam dapat rahmat. Macam mana yang kita ni boleh mendapat rahmat? Rahmat daripada Allah. Macam mana kita ni orang Islam, kita mendapat rahmat daripada Allah? Contoh tuan-tuan, solat maghrib tadi berapa minit? Ibu, solat maghrib tadi berapa minit ibu? Ada 10 minit. Lebih kurang lah kan. Ayah berapa minit? Samalah 10 minit. Takkan terlebih pula, dia memang sama. Ikut tu imam. Katakanlah kita solat maghrib tadi 5 minit. 10 minit kita solat maghrib. Soalan yang pertama, khusyuk tak? Sudah. Ibu agak-agak khusyuk tak? Khusyuk, insya-Allah. Tanya ayah-ayah, agak-agak abang-abang khusyuk tak solat maghrib tadi? Yang duduk seorang depan tadi khusyuk. Kadang-kadang tak khusyuk. Allahu Akbar. Pukul berapa penceramah nak sampai? Auzubillah. Dia paling risau penceramah tak datang, tu paling risau tu. Yang lambat duduk di belakang tadi pun agak-agak dia khusyuk. Allahu Akbar. Saya belum start lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak nak khusyuk ni tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan dapat khusyuk disebabkan kita solat maghrib tadi 10 minit, kita khusyuk, Allah Ta'ala akan memberikan kita ni syurga bukan 10 minit, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 100 tahun. Allah Ta'ala kata khalidina fiha abada, yang selama-lamanya engkau takkan tahu berapa jauh dia punya penghujung. Allah, itulah rahmat bagi orang Islam. Dalam tempoh 40 tahun kita sembahyang, 40 tahun solat kita ni tak betul, tak diterima oleh Allah. Tiba-tiba malam ni kita dapat satu perasaan khusyuk, dan khusyuk tu Allah Ta'ala pandang pula pada malam ni. Maka dengan walaupun 10 minit kita khusyuk, Allah Ta'ala berikan kita ni syurga khalidina fiha abada. Itulah rahmat bagi orang Islam. Rahmat bagi orang bukan Islam, adakah mereka juga terpalit dengan rahmat Allah? Ya, mereka dapat. Zaman Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Kata Nabi Nuh, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah, aku berdakwah siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tak ada orang nak ikut dakwah aku, kata Nabi Nuh. Wa inni kullama da'awtuhum, apabila aku berdakwah kepada mereka,
ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka jadikan jari mereka sumbat dalam telinga mereka. Mereka ambil baju tutup muka mereka. Mereka terus bergerak dalam keadaan sombong dan bongkak. Allah Ta'ala terbalikkan umat Nabi Nuh alaihissalam dengan satu banjir bah yang cukup besar. Habis umat Nabi Nuh. Nabi Lut, kaum Lut yang ingkar dengan arahan Allah dan ingkar dengan ajaran Nabi Lut alaihissalam, masing-masing tenggelam di atas muka bumi Allah, dalam muka bumi Allah. Tapi umat Muhammad akhir zaman, ada yang menghina Nabi Muhammad, ada yang tidak mengikut sunnah Nabi Muhammad, tapi mereka kekal hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga dipanggil sebagai rahmat bagi orang bukan Islam. Sebab itu kita mohon kepada Allah supaya rahmat ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut-takut Nabi dah sebut dah di dalam satu hadis, berlakulah nanti di satu akhir zaman umat Islam ni tuan-tuan akan diuji. Dan tuan-tuan kena ingat, bila Allah Ta'ala uji kita, itulah tanda kita orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah mengira manusia itu mengira bahawasanya mereka ini telah beriman sebelum mereka ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita sekarang ni dah duduk di akhir zaman, muka akhir ceramah. Oh, dia kata dah nak habis insya-Allah. Tak ada. Pengurusi kata, ustaz, selagi ustaz larat, ustaz cakap. Nah, insya-Allah. Boleh, prinsip saya senang. Boleh ya? Selagi tuan-tuan tak tukar kaki kiri ke atas, kaki kanan ke bawah tu, selagi tu kita akan bercakaplah insya-Allah. Boleh, Bu? Yang ada gaut tu ketuk-ketuk sekilas lutut tu, buat exercise. InsyaAllah tak lama kita malam ni, lebih kurang dalam 2 jam setengah lah, lebih kurang begitu. Maka beruntunglah orang yang sandar di dinding. Tuan-tuan yang di depan ni, bersiap sedia lah insyaAllah. Mudah-mudahan saya okey lah ada kursi ya. Tuan-tuan pengurusi pun alhamdulillah sandar elok kat kursi tu kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya nak ceritakan tuan-tuan, bila sebenarnya berlakunya akhir zaman. Akhir zaman ni berlaku bila? Tuan-tuan, akhir zaman itu merupakan satu sendi daripada rukun Islam. Tiang Islam yang kita belajar, Islam itu terbina dengan iman, ihsan, agama itu terbina dengan Islam, iman, ihsan. Betul? Kita tambah lagi satu malam ni, namanya kiamat. Menerusi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan balik, tuan-tuan boleh rujuk hadis 40 Al-Imam An-Nawawi, hadis yang kedua. Hadis tu cukup panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ni seorang sahabat Nabi. Sewaktu dia ni belum Islam, dia pernah ambil pedang nak pergi bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sedia maklum cerita tu kan. Bila dia masuk Islam, Nabi panggil dia Amirul Mukminin, ketua orang beriman. Allah, hebat. Sampai kan Nabi sebut dalam satu hadis, Sayyidina Umar, dia ni kalau berjalan, syaitan dengar derapan tapak kaki Umar, syaitan boleh lalu jalan lain, tak nak bertembung dengan Umar. Hebat Sayyidina Umar Al-Khattab. Syaitan, dia tengah mesyuarat JKK. Dia tengah mesyuarat lantik siapa, ketua apa semua ni. Tiba-tiba Sayyidina Umar, dia lalu, prak. Syaitan bila dia tengok Umar lalu, semuanya berterabur lari tuan-tuan. Sebab apa? Umar Amirul Mukminin, ketua orang beriman. Satu hari Sayyidina Umar, dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk dengan Nabi. Lebih kurang macam ni, dia duduk dalam khalaqah, Nabi menyampaikan khutbah, Nabi ceramah, Nabi memberikan mauizah, peringatan. Kata Umar, sedang kami duduk dengan Nabi, datang satu orang laki-laki, dia ni pakai jubah bersih putih. Pakai jubah bersih putih, dia datang. Para sahabat dan Umar, dia ni tengok, dia ni datang pada mana ni? Sebab apa? Rambut dia tersikat susun, ikat hitam, tersikat cukup rapi, cukup cantik, pakaiannya elok, bersih, putih. Dia masuk, dia terus menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan lutut dia dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tadi ambil dia punya tangan, dia letak di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar dan para sahabat dia ni terkejut. Siapa dia ni?
Datang-datang duduk depan Nabi. Kami tengah dengar ceramah ni, tiba-tiba dia duduk depan Nabi, tangan dia letak atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tengok orang ni, dia ni bukan orang sini, dia mungkin datang daripada jauh. Tapi bila kalau datang daripada jauh, tak nampak pun kesan-kesan musafir yang ada dekat tubuh badan. Zaman Nabi, orang datang naik kuda, naik unta, kalau datang berkilo-kilometer, beratus-ratus kilometer, jubah putih mungkin berdebu dengan pasir, dan rambut mungkin tak tersikat. Tapi orang ni baju dia bersih, cukup cantik, tak ada setumpuk kekotoran, dan rambut dia tersikat susun rapi. Dan Umar kata, dia ni mungkin datang orang dekat sini sebab tak ada tanda kesan musafir. Tapi kami para sahabat tak pernah tengok siapa dia ni. Dia duduk dengan Nabi, dia tanya Nabi soalan. Dia kata, ya Rasulullah, akhbirni alil Islam. Kau ceritakan aku tentang Islam. Nabi pun bila orang lelaki tanya Nabi, ya Muhammad, akhbirni tentang Islam. Kau ceritakan aku tentang Islam. Nabi jawab 5 rukun Islam. Mengucap dia kalimah syahadat, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menunaikan haji, apa semua ni. Selepas Nabi jawab, dia kata apa? Sadaqta. Betul itu. Umar pun pelik. Dia tanya Nabi soalan, Nabi bagi jawapan, dia pula yang kata betul. Siapa dia ni? Macam saya tanya tuan-tuan lah malam ni. Betul tak? Saya tanya tuan-tuan tadi solat, tuan-tuan terlupa tuan-tuan ambil uduk, tuan-tuan terlupa basuh telinga. Ibu, sah tak? Sah tak? Dia keliru, sah tak sah? Sah ke tak sah? Sah lah. Betul lah tu. Dia tanya soalan. Tuan-tuan tanya soalan. Betul tak? Saya tanya soalan pada tuan-tuan tanya soalan pada saya pun bagi jawapan, tuan-tuan pula kata, betul lah tu Ustaz. Dia ni siapa? Selesai Nabi jawab 5 rukun Islam, kemudian lelaki tadi tanya Nabi soalan yang kedua, ya Rasulullah, akhbirni alil iman. Kau kabarkan aku tentang iman. Nabi jawab 6 rukun iman. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada kitab, beriman pada kiamat, beriman pada qada dan qadar. Ini Nabi jawab 6 ni. Kemudian dia kata kepada Nabi, sadaqta. Betul. Dia tanya Nabi soalan ketiga, ya Rasulullah, akhbirni alil ihsan. Kau ceritakan aku apa dia ihsan? Nabi kata, ihsan, engkau bersolat seolah-olah engkau berperasan yang Allah Ta'ala sedang melihat kamu. Kalau kamu tak dapat merasa itu, kalau kamu bersolat, kamu rasailah yang kamu, ataupun kamu sedang melihat Allah, kamu tak dapat. Kamu seolah-olah kamu solat, seolah-olah kamu berperasan yang Allah Ta'ala sedang melihat kamu. Kemudian dia tanya Nabi soalan yang keempat, ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Kau ceritakan aku tentang kiamat. Nabi kata, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang akan jawab. Nabi kata. Kemudian dia kata, sebutkan kepadaku apakah tanda-tanda kiamat. Nabi jawab beberapa tanda kiamat. Kemudian selesai Nabi jawab, dia ni bangun, dia tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dan Umar terpinga-pinga. Dia ni siapa ni? Datang tanya soalan, dia mengiyakan jawapan Nabi, dia ni bangun, dia terkeluar terus. Kemudian Nabi tanya, sebab itu ada ulama kata, dia kata Umar bila dia dengar soalan ni, Umar pening 3 hari 3 malam, tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah, fikir siapa lelaki tu. Selepas beberapa ketika Nabi tanya Umar, ya Umar, kamu tahu tak siapa yang datang yang tanyakan kepada aku hari itu beberapa soalan? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Nabi lebih tahu ya Rasulullah. Sahabat ni bila Nabi tanya soalan, dia orang tak boleh jawab. Dia orang akan kata apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Nabi lebih tahu. Banyak tuan-tuan tengok hadis, bila Nabi tanya sahabat tak dapat jawab, dia kata apa? Allah wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Nabi lebih tahu. Ini kata kunci juga pada tuan-tuan. Bila ustaz datang ceramah malam-malam, ustaz pun tanya tuan-tuan soalan. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan pun kena jawab Allah wa rasul a'lam. Tu jawapan rare tu. Ustaz pun tak kata apa dah lepas tu. Allah dan Nabi lebih mengetahui. Kemudian Nabi kata, ya Umar, yang datang kepada aku hari itu adalah Jibril alaihi salam. Dia datang kepada kamu, dia bukan datang pada aku, kata Nabi. Dia datang kepada kamu, mengajarkan kamu dinakum, agama kamu. Sebab dia tanya Nabi tu soalannya terang jelas, sahabat semua boleh dengar. Nabi kata dia bukan datang pada aku, dia datang pada kamu semua ni, nak mengajarkan kamu itu tentang agama.
Agama kita ni tuan-tuan kena perkemaskan 4 benda. Yang pertama Islam kita, yang kedua iman kita, yang ketiga ihsan kita, yang keempat beriman kita kepada kiamat tu. Akhir zaman ni tuan-tuan, tajuk kita malam ni cabaran umat akhir zaman. Masalahnya tuan-tuan, akhir zaman tu bila? Tidak. Akhir zaman tu bila? Adakah tunggu Imam Mahdi turun itulah akhir zaman? Adakah tunggu Dajjal keluar itulah akhir zaman? Adakah tunggu Nabi Isa alaihissalam wafat itulah akhir zaman? Akhir zaman tu bila? Kata Nabi dalam satu hadis, akhir zaman itu telah bermula pada zaman aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu umur aku 40 tahun dipertanggungjawabkan menjadi pesuruh Allah, ketika itulah telah bermula fasa akhir zaman. Allahu Rabbi. Akhir zaman bukan zaman kita tuan-tuan. Dah bermula pada zaman Nabi SAW sewaktu umur Nabi 40 tahun. Nabi kata akhir zaman itu akan berlaku dan akhir zaman telah bermula pada zaman aku, dan kamu akan dapat menyaksikan ada 5 bentuk fasa pemerintahan. Nabi kata fasa yang pertama pemerintahan, yang kedua pemerintahan, yang ketiga pemerintahan, yang keempat pemerintahan, yang kelima. Selesai Nabi sebut pemerintahan yang kelima, Nabi uskut sakata, Nabi diam. Nabi diam bila sebut pemerintahan yang kelima. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu diam ya Rasulullah? Nabi kata ketika itulah kiamat. Allah. Cuba kita tengok fasa, 5 fasa ni, kita duduk fasa yang keberapa? Nabi kata bila masuk fasa akhir zaman, kamu dapat melihat ada 5 bentuk fasa pemerintahan. Yang pertama kata Nabi, fasa pemerintahan nubuwah, fasa pemerintahan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi memerintah umat Islam, Nabi berdakwah 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah, umur Nabi 63 tahun. Nabi kata selesai nanti kemaufatan aku, kamu akan dapat melihat fasa pemerintahan yang kedua, dipanggil sebagai fasa pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin yang 4, para sahabat. Sayyidina Abu Bakar. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Dia ni sahabat Nabi, bukan saja sahabat Nabi, dia ni menjadi bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi berkahwin dengan anak Sayyidina Abu Bakar, namanya Aisyah. Oh, jadi bapa mertua Nabi ni win lah. Betul tak? Oh, dahsyat. Siapa yang berkahwin dengan anak Nabi? Sayyidina Ali. Siapa yang sahabat yang berkahwin dengan 2 orang anak Nabi? Oh, Sayyidina Osman. Dia ni kahwin. Dia kahwin dengan 2 orang anak Nabi. Oh, cepat win lah Sayyidina Osman ni, win lah. Oi, nak jadi kita nak menjadi bapa mertua ustaz pun kita seram. Kumat kamit betul tak? Oh. Bapa mertua ustaz nak pergi nikah anak orang, nak jumpa bapa dia tu takut sebab bapa dia tu ustaz. Macam-macam soalan tanya. Tu yang jadi satu kisah tu, ada 3 orang pemuda tuan-tuan nak pergi minang anak tu imam. Bila nak minang anak tu imam ni tuan-tuan, gemuruh ni takut ni. Imam tu elok, esok hari Ahad datang 3-3 sekali aku nak interview. Tak termenung 3-3 pemuda tu tuan-tuan. Bila duduk depan Pak Imam tu, imam pun elok, dia tanya, "Ha ni kamu nama apa?" Yang pertama, "Nama saya Anas Pak Imam." "Ha bagus dah tu. Nak kahwin dengan anak aku, baca suratul Nas." Oh mudahlah. Nama Anas suratul Nas. Dia pun baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, bagus kata Pak Imam. Ni yang kedua, nama apa? Nama saya Asri. Suratul As. Kawan yang sebelah ni peluh habis ni. Kawan tu nama Yasin. Kawan tu nama Yasin. Dia kata silap pula aku ni. Imam pun tanya dia yang ketiga, kamu nama apa? Peluh elok sangat keluar. Mam, nama sebenar saya Yasin. Nanti dulu mam. Memang nama Yasin, tapi dekat kampung kawan-kawan panggil Qul huwallahu ahad. Oi, dia nak pendek juga. Ni nak jadi menantu ustaz takut. Nak menjadi menantu Nabi. Allah tuan-tuan. Yang pertama Sayyidina Osman, dia kahwin dengan Ruqyah. Ruqyah tu orang kampung kita, Ruqayyah. Yang kedua siapa? Kalsum. Kematian Ruqayyah, kemudian Sayyidina Osman, dia ni kahwin dengan anak Nabi. Yang kedua namanya siapa tuan-tuan? Kalsum. Hebatlah jadi menantu Nabi ni, hebatlah.
Kamu melihat Saidina Abu Bakar memerintah umat Islam waktu tu, Khulafa Rashidin, dia ada 4. Abu Bakar dia memerintah umat Islam tak lama tuan-tuan, lebih kurang dalam 2 tahun lebih. Kemudian dia wafat umur 63 tahun. Diganti oleh Saidina Umar Al-Khattab memerintah umat Islam lama, 10 tahun. Zaman Umar lah dapat mengubah peta dunia Islam. Zaman Umar lah macam-macam benda yang berlaku. Umar lah orang yang pertama mendapat kunci Baitul Maqdis. Umar, kalau tuan-tuan ada pengalaman pergi ke umrah, tuan-tuan pergi ziarah ke Baitul Maqdis. Sebab itu Nabi kata, janganlah berbangga diri kamu pergi ke merata tempat sebelum kamu pergi 3 tempat ni. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga namanya Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, kalau ada orang datang cerita pada tuan-tuan pengalaman dia pergi China porah, pengalaman pergi India, pengalaman pergi Jepun, tapi kalau dia tak sampai 3 tempat ni, tak ada, elek. Sebab itu tuan-tuan dah pergi umrah, dah pergi Mekah, Madinah, kan ada duit lebih sikit ni, tuan-tuan pergi ziarah namanya Masjid Al-Aqsa. Pergilah sana tuan-tuan. Kan? Saya pergi Masjid Al-Aqsa 2 tahun lepas ke? 2 tahun lepas kalau tak silap saya pergi. 2 tahun lepas, 3 tahun lepas saya pergi. Oh hebat Masjid Al-Aqsa ni tuan-tuan. Sebab itu Yahudi ni tuan-tuan, dia ni berebut nak dapat Masjid Al-Aqsa sebab Palestin satu tanah yang cukup subur. Dia tanam buah-buahan subur, besar elok, semua cantik ni. Tanah yang cukup subur. Yang kedua, dia ni sejuk. Dia ada satu tempat dia sejuk. Tuan-tuan pergi ziarah. Namanya, apa dia tuan-tuan? Palestin. Tuan ziarah Masjid Al-Aqsa. Nabi kata, siapa semayang di kota Mekah, siapa semayang di Masjidil Haram 100,000 kali ganda pahala, siapa semayang di Madinatul Munawwarah 1000 kali ganda pahala, siapa semayang di Masjid Al-Aqsa 500 kali ganda pahala. Allah. Tidak? Tu orang kita kadang-kadang sampai dekat Mekah tu yang tak nak duduk dekat hotel 24 jam kalau boleh nak melekat dekat Masjidil Haram, betul tak? Kejap-kejap Masjid Haram, orang ajak makan dekat hotel tak nak, kejap-kejap Masjid Haram, kejap-kejap Masjid Haram, kejap-kejap Masjid Haram, betul tak? Balik-balik Bukit Bulat haram ke masjid. Pergi sana Masjid Haram, balik-balik haram terus ke masjid. Ni contoh, bukan orang sini tempat lain. Tuan-tuan, ada orang balik-balik Mekah dah tak semayang dah, ada kes. Makcik kenapa boleh makcik sejak balik umrah dah tak semayang? Ustaz tak pernah dengar hadis Nabi ke? Dia marah kita. Saya kata kenapa pula makcik? Nabi kata semayang Masjid Haram 100,000, makcik duduk lebih kurang 6 hari, kira-kira pahala 4.8 juta, cukup. Tu yang balik-balik tak semayang, makcik tu pun bengong juga tuan-tuan. Ni orang jenis tak faham. Sebab itu tuan-tuan, semayang Masjid Al-Aqsa 500 kali ganda pahala. Ni Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar kecemerlangan Islam, waktu tu barisan tentera Islam, Umar pun dah dia telah melantik beberapa komando tentera Islam yang diketuai oleh Khalid Al-Walid, dan zaman Umar lah ada tentera elit Islam. Dahsyat, menewaskan kerajaan Rom dan Parsi cukup mudah. Sampaikan kerajaan Rom nak menyerang tentera Islam, kerajaan Rom tenteranya 25,000, tentera Islam 18,000. Takut tengok tentera Islam dengan cunting muka ni, takut. Sampaikan kerajaan Rom, dia ikat di antara rantai besi di antara barisan tentera Rom. Sebab apa? Dia orang ni semua nak lari tengok tentera Islam, dia orang ikat supaya berhadapan dengan tentera Islam. Akhirnya tumbang kerajaan Rom dan Parsi. Cukup mudah zaman Umar. Tapi Umar wafat umur 63 tahun. Diganti oleh Sayyidina Osman memerintah umat Islam. Osman dia ni wafat umur 82 tahun. Kemudian diganti oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, menantu Nabi juga. Dia ni memerintah umat Islam dan dia juga wafat umur 63 tahun. Sebab itu kata Nabi, umur umatku baina sittin wa sab'in, di antara 60 hingga 70 tahun. Itulah umur kita majoritinya. Ustaz, ya. Yang 95 terlebih tu, wallahu alam. Allah Taala bagi anugerah dia sihat. Tok saya, nenek saya, tuan-tuan, nenek saya, isteri saya punya nenek. Betul lah. Dia punya mak dia punya mak. Nenek meninggal umur 114 tahun. Dia meninggal hari tu PKP hari tu. Tapi mata dia ni terang, telinga cakap pun elok. Dia tak ada sakit apa. Tapi dia meninggal, dah sampai dia punya ajal 114 tahun. Saya pun tanya dia tengok saya, dia kata ni Fakrul, dia boleh kenal umur 100 lebih, dia boleh cam kita lagi.
Oh, ni Fakrul kan? Ya betul-betul. Dia orang Kedah, dia panggil Tok. Ya betul Tok. Saya Fakrul. Alhamdulillah Allah Taala bagi kekuatan. Dia cerita ni. Kemudian dia kata, tahu tak umur Tok berapa? Saya pun teka dalam 90 ke Tok. Dia pun gelak. Dia kata umur Tok ni bukan, dah 100 lebih. Saya kata, Tok umur berapa? 104 tahun. Dia kata 104 tahun betul. Tapi waktu mak Tok daftar dekat balai polis tu 10 tahun lewat. Saya pun kira berapa pula umur tu ni. Rupanya 114 tahun. Allah Ta'ala bagi. Itulah umur kita. Tapi majoritinya 60, 70. Tuan-tuan yang datang masjid malam ni tak payah berangan sampai umur 160. Dia kata, insya-Allah saya sekarang baru 78 dalam 160 tu. Jauh lagi. Tak boleh tuan-tuan. Umur kita 60, 70. 60, 70. Serupalah saya sembang dengan satu imam di Seramat. Saya tanya imam, agak-agak nak umur berapa ratus tahun saja menyakat imam. Imam tu saya ingatkan umur dia 68. Ingatkan dia kata, cukuplah ustaz, 68 ni macam-macam benda. Tak, tuan-tuan tahu dia kata apa? Saya kalau boleh ustaz dalam 450 tu kira cantik lah. Allah. Saya kata imam 100 tahun tu dah jalan macam biawak dah. Dia nak umur 450. Umur kita ni 60, 70. Lebih ekstra. Lebih tu ekstra. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu sahabat pernah tanya Al-Imam Al-Ghazali, wahai Imam Al-Ghazali, kenapa Allah Ta'ala panjangkan umur satu orang manusia? Kenapa umur saya 31 tahun, umur tuan-tuan 40, umur adik-adik 10 tahun, boleh tak umur satu hari Allah Ta'ala bagi? Boleh. Tapi kenapa Allah Ta'ala panjangkan? Kata Al-Imam Al-Ghazali, sebab dua. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, sebab Allah Ta'ala nak bagi sedar dosa kita ni banyak. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, Allah Ta'ala bagi ruang dan waktu untuk kamu bertaubat pada Allah. Allah, sayangnya Allah pada kita tuan-tuan. Umur kita makin hari buka mata, hidup lagi aku. Allah Ta'ala nak bagi ruang bertaubat. Tapi kadang-kadang kita tak sedar yang ruang taubat itu sentiasa terbuka untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata habis pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, kamu akan dapat melihat pemerintahan sistem warisan, kata Nabi. Tahu sistem warisan apa dia tuan-tuan? Ni kerajaan Osmaniyah, itu semua warisan. Daripada atuk dia pegang jawatan sampai ke anak-anak pegang ke cucu. Itu sistem warisan tu. Abbasiyah. Ini sistem warisan. Nabi kata selepas sistem warisan kamu akan duduk fasa pemerintahan yang keempat. Kamu akan dapat melihat kerajaan ketika itu, pemerintahan yang menyusahkan kebanyakan rakyatnya. Kita tengok di dunia luar. Jadi pemimpin zalim kepada rakyat, bukan saya sebut, Nabi sebut, itulah kamu akan dapat melihat pemerintahan yang keempat. Ni pemerintahan yang keempat ni. Selepas habis pemerintahan itu, kata Nabi, akan masuk pemerintahan yang kelima, pemerintahan keadilan dan keamanan. Bila Nabi sebut tentang tu, Nabi diam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa diam ya Rasulullah? Nabi kata, ketika itulah kiamat. Allah. Tuan-tuan duduk zaman mana? Zaman Nabi? Zaman yang keempat. Tuan-tuan tak tahu sempat ke tidak masuk fasa yang kelima. Saya ingat tuan-tuan mungkin tak sempat, saya pun mungkin tak sempat. Siapa yang akan sempat? Mungkin anak cucu kita ni sempat akan duduk fasa keamanan dan keadilan. Ketika itulah tuan-tuan berlakulah kiamat. Nabi kata malaikat Israfil. Tuan-tuan, Israfil ni besar ke? Israfil ni Nabi sebut dalam satu hadis, dia punya cuping telinga nak pergi ke bahu, dia punya ukuran 70 tahun perjalanan. Israfil punya besar ibu, daripada cuping telinga nak pergi ke bahu ni 70 tahun perjalanan. Allahu Rabbi besar. Jibril tu besar mana? Jibril ada 600 sayap. Dia buka satu sayap, dah tutup keseluruhan bumi. Dia ada 600 sayap. Israfil, dia ada 1200 sayap. Matanya sebesar planet. Itu antara malaikat-malaikat, the big malaikat besar ni. Jibril, Israfil, Israel. Itu champion lah tu. Itu kira orang kanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu malaikat. Ada satu malaikat yang Allah Ta'ala turunkan darjatnya sehina-hina, namanya Malaikatul Azazil. Malaikat Azazil. Itulah Iblis, laknatullah. Dia ni orang alim.
Antara malaikat paling alim namanya Iblis. Dulu tidak dipanggil Iblis. Dia adalah malaikat Azazil. Dia kalau ibadah di hadapan Allah, dia akan standing dengan beberapa malaikat yang hebat-hebat ni. Kedudukan yang tertinggi di sisi Allah. Tapi sebabkan satu dia tak nak ikut arahan daripada Allah, Allah Ta'ala hina Iblis. Allah Ta'ala hina dia sampai hari kiamat. Diberi gelaran Iblis laknatullah. Tu Iblis sekali buat maksiat, Allah Ta'ala hina dia. Kita Allah Ta'ala bagi ruang peluang kita hari-hari buat maksiat dengan Allah. Allah Ta'ala tak hina kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala buka ruang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sebab itu bila kita duduk di akhir zaman ni, tuan-tuan, banyak benda akan berlaku. Sebab itu banyak yang tuan-tuan tengok dalam hadis-hadis ni, tuan-tuan, orang perempuan, betul tak? Orang perempuan berpakaian seperti telanjang. Ada tak dalam hadis? Ada. Sekarang ni berlaku ataupun tidak? Berlaku. Betul? Nabi dapat melihat, Nabi kata duduk di akhir zaman nanti, para alim ulama ilmu ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dada-dada manusia dengan cara bagaimana? Kematiannya ramainya para ulama. Hari ni orang alim ni, tuan-tuan, dah tak banyak dah. Seorang demi seorang meninggalkan kita. Ilmunya kalau dapat diwarisi, alhamdulillah. Tapi tidak 100%. Ni cara Allah Ta'ala mengangkat darjat ilmu kita. Sebab itu tuan-tuan kena sayang dengan ulama. Sebab itu ulama sebut, siapa yang hidup dia sebut nama orang alim, turun rahmat. Sebut nama orang alim, turun rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata nanti di akhir zaman kamu dapat melihat beberapa tanda-tanda di akhir zaman. Hamba melahirkan tuannya. Berlaku ataupun tidak? Berlaku. Anak-anak kita yang kita lahirkan, tuan-tuan, bila dia dapat gaji, belajarnya tinggi, hari dia dihina mak bapaknya, dia hantar mak bapaknya ke rumah orang tua-tua. Ada ataupun tidak? Ada. Benda ni berlaku ni, tuan-tuan. Sebab apa? Kita dah duduk di fasa akhir zaman. Orang yang buat ibadah pun Nabi kata kamu dapat melihat, orang yang buat haji pun dapat melihat. Itulah tanda akhir zaman. Macam mana pula orang buat haji? Nabi kata nak tengok akhir zaman, tengok cara orang buat haji. Macam mana pula nak tengok cara orang buat haji? Dapat tahu yang tu akhir zaman. Yang pertama kamu tengok, yang pertama seorang pemimpin buat haji dan umrah cukup mudah. Akhir zaman tu. Tentu ada pengalaman pergi umrah tak? Ada. Senang ke susah nak tawaf tu? Allah, kena time ramai tu, subhanallah. Betul tak? Kita ni orang Bukit bulat-bulat semua. Sampai dekat Mekah, Allah, kena orang Afrika belakang kita 6 orang, dah macam 60 orang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Kita ingat rombongan apa? Rupanya 6 orang je pun. Kita ni kecil. Dia pun tolak kita kau tolak balik. Dia tolak balik, dia melamun keluar. Ni tuan-tuan, susah nak lontar jamrah, betul tuan-tuan? Tu paling susah. Ada orang bukan batu kecil-kecil, tuan-tuan, batu-batu dia bawa daripada Malaysia. Penuh beg begini. Mutawih tu kata yang makcik bawa besar-besar dia apa? Dia kata alang-alang nak balik setan. Baling yang besar. Kalau kecil apa rasa dia? Sudah tuan-tuan. Dia ingat dia baling setan. Ni tuan-tuan, pemimpin dia buat tu mudah. 12 orang polis kepung dia, tuan-tuan, lontar dekat tepi tu je. Dia tawaf, 6 orang polis pegang tangan, dia berjalan steady, tak ada gangguan, tak ada tolak-tolak. Betul tuan-tuan? Kita buat umrah ni, tuan-tuan, dapat sehidup sekali dapat buat. Alhamdulillah, pemimpin tiap-tiap bulan dia boleh buat. Mudah. Betul tak? Tu yang kita buat sungguh-sungguh tu waktu umrah. Ada jemaah saya, tuan-tuan, Allah, kali pertama, first time dia datang, menangis dia ni, mata merah. Saya kata, Pak Cik, kenapa menangis? Inilah kali pertama saya buat umrah, Ustaz. Saya kata, belum sampai, kaki lain melalak dah. Saya kata, insya-Allah nanti kita sampailah. Nanti kita sampai. Doa kau, Ustaz, doa. Dia menangis. Saya risau, Ustaz. Saya kata, risau apa? Minggu lepas saya pergi khusus umrah, Ustaz. Ada Ustaz tu ceramah, kalau jahat dekat Malaysia, kita tak nampak Kaabah, Ustaz. Yang Ustaz tu pun, Ustaz tu dia kata, siapa derhaka, siapa jahat di Malaysia, nanti hukuman dia sampai kat Kaabah, dia tak nampak Kaabah. Takut Pak Cik tu. Saya banyak dosa, Ustaz.
Saya kata insya-Allah nampak. Insya-Allah nampak. Sampai tuan-tuan, dia terus berlari masuk dalam. Kita panggil dia tak nak. Berlari. Sesat dah tu. Sesat. Jumpa petang baru jumpa dia menangis. Ya Allah, tak berhenti tuan-tuan. Saya tak nampak Kaabah, Ustaz. Dia tak nampak Kaabah. Allah, saya kata pak cik sabar, yang ni baru Madinah. Memanglah tak nampak. Ada orang first time dia kesian tuan-tuan. Dekat Mekah dia cari Nabi. Sampai Madinah dia cari Kaabah. Ada juga tuan-tuan. Sampai Mekah dia kata, Ustaz, saya dah tanya orang semua tak tahu Ustaz. Dia tanya polis Arab, dia cakap Melayu, Arab tu cakap dia pun tak tahu. Dia tanya polis tu, Rasulullah. Polis tu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Itu je lah. Dia nak tanya mana kubur Nabi. Dekat Mekah dia pergi tanya, memang tak jumpa lah tuan-tuan. Ini pengalaman tuan-tuan, bukan senang, susah. Kita nak buat haji, buat umrah. Yang kedua, kamu dapat melihat orang buat haji, orang buat umrah, kamu dapat melihat ada orang akan berminta-minta di sana. Ada tak? Berlaku tak? Berlaku. Kita buat nak pergi haji, kita nak pergi umrah, kadang-kadang kita mengharap orang bagi duit pada kita. Tak boleh tuan-tuan. Nabi kata berlaku tu, itulah tanda akhir zaman. Yang ketiga kata Nabi, kamu dapat melihat orang buat haji, dia nak dapat title haji dan hajah supaya menjadi satu kebanggaan dalam hidup dia. Itulah juga tanda akhir zaman. Allah. Ini takut tuan-tuan. Itu kadang-kadang kita balik haji tu, kalau orang panggil kita haji kan rasa lain sikit. Betul tak? Ha? Ada orang tuan-tuan balik haji, orang tak panggil haji mengajuk. Nama Din. Balik-balik haji patutnya orang panggil Haji Din. Bila lepak dekat kedai tu orang panggil Din, tak menyaut. Din, bila sampai? Din, diam. Kawan cuit. Kawan baru balik haji. Haji Din. Oh, semalam. Terus jawab. Ni tuan-tuan. Sebab apa? Nak dapat title haji dan hajah. Malaysia je lah pun panggil haji hajah sebagai pengiktirafan dan penghormatan. Arab mana ada haji hajah. Tuan-tuan pergi umrah pun dibantai haji hajah, betul tak? Ha? Tuan-tuan mau umrah, haji, hajah. Ha, tu je lah. Poli-poli Arab tu kan dia marah kita. Rupanya dekat Arab tuan-tuan, haji, hajah tu dalam bahasa dia orang, bahasa tuan-tuan, weh orang tua. Sungguh lah. Haji, weh orang tua. Lah. Arab dia bahasa dia ganas. Dia bahasa haji lah. Saya bawa kawan saya pergi umrah, dia duduk atas rak kasut. Orang Arab tu marah. Haji lah. Dia pun bangun marah balik Pak Arab. Bukan haji lah, umrah. Saya pun memanglah ni buat haji. Orang sini panggil semua orang haji. Oh ya ke Ustaz? Mana saya tahu, saya marah balik. Dia marah balik Pak Arab. Arab pun pening. Lah umrah, haji. Bukan haji, umrah. Dia bertekak setengah jam dengan Arab. Ni tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, ni kita duduk di akhir zaman ni. Sebab itu tuan-tuan akan dapat melihat tanda-tanda akhir zaman. Saya nak kupas ni cukup banyak tuan-tuan. Tapi kadang-kadang cuba kita kecilkan dalam ruang lingkup kehidupan kita. Dalam keluarga kita cukup dah. Nabi kata dalam satu hadis, kamu dapat melihat akhir zaman nanti orang Islam hanya tinggal nama saja. Dia tak ikut cara orang Islam. Nama Islam tapi tak ikut cara orang Islam. Anak kita nama sedap, betul tak? Nama sedap, nama orang Islam. Tapi kadang-kadang pakaian ikut cara orang Islam. Tak. Makan ikut cara orang Islam. Minum cara Nabi. Tak. Sebab apa? Nabi sebut dah. Sebab itu tuan-tuan, pegang betul-betul agama ni. Yang pertama, pasakkan Islam dalam kehidupan kita. Macam mana nak pasakkan Islam? Ambil contoh Nabi sebagai tauladan, suri tauladan yang terbaik. Qudwatun hasanah. Celik mata ikut Nabi, tutup mata pun ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda paling simple dalam rumah tuan-tuan, minum. Adakah kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diminum. Nabi ajar cara minum, macam mana Nabi ajar cara minum? Nabi ajar. Sebab itu kadang-kadang kita ajar anak kita baca doa makan. Alhamdulillah. Tuan-tuan tahu tak, doa yang kita selalu baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabana, itu juga datang dalil daripada Nabi, hadis Nabi. Tapi dalil hadis tu tak kuat, lemah. Yang paling kuat apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak boleh, kita marah anak kita, doa makan pun tak reti baca. Tak apa, cukup sekadar baca bismillah. Nabi ajar cara minum, bismillah, minum, telan, sebut alhamdulillah. Bismillah, minum, telan, alhamdulillah. Bismillah, minum, telan, alhamdulillah.
dapat pahala sunnah Nabi. Betul tak? Nabi ajar cara pakai baju, masuk tangan kanan kemudian tangan kiri, buka baju tangan kiri kemudian tangan kanan, dapat pahala sunnah Nabi SAW. Macam tuan-tuan pergi masjid pakai jubah, pakai baju Melayu, nak ambil air semayang kerang, nak buka kanan ke kiri dulu? Mana sunnah? Mana sunnah? Kanan ke kiri dulu? Ingat dalam kepala, buka baju tangan kiri, buka silap kiri dulu, kemudian kanan, ambil air wuduk macam biasa, tutup, nanti kanan kemudian kiri, dapat pahala sunnah Nabi SAW. Allah. Nabi ajar cara berjalan, Nabi ajar cara sikat rambut. Setiap detik second kehidupan kita, bangun tidur, Nabi ajar bangun tidur sebut Alhamdulillah. Kita bangun tidur capai handphone, betul tak? Mata pisat-pisat. Kawan umur 50 lebih, cermin mata dia tok atas. Tarik. Dia tarik tu, terbang pergi tu, dia tangkap balik, dia silap ni. Ni tuan-tuan. Sebab apa? Jarang kita nak sebut Alhamdulillah ya Allah. Kita angkat tangan, Alhamdulillah nikmat tangan ada. Tak wajib untuk Allah Ta'ala kekalkan nikmat yang Allah Ta'ala beri dalam hidup kita. Tak wajib Allah Ta'ala kekal. Boleh tak kita bangun esok lumpuh? Boleh. Boleh tak kita bangun tangan kita, tangan kiri tak boleh angkat? Boleh tak? Boleh. Boleh tak kadang-kadang tangan kita tak boleh genggam? Boleh ke tidak? Boleh. Sebab Allah Ta'ala pemilik segala-galanya. Kita ucap Alhamdulillah. Supaya itu kita pandang rahmat dan nikmat Allah dengan kebijaksanaan Allah. Saya ceramah di Labuan, ada seorang hamba Allah tu datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, Tuhan tak adil. Saya kata, pasal apa Tuhan tak adil? Dia kata, Tuhan cipta jari tak sama panjang. Ibu tengok jari ibu, adakah jari tak sama panjang Tuhan tu tak adil? Tuhan tu bijak. Sebab tak sama panjang lah kita boleh genggam. Sebab tak sama panjang lah ibu-ibu boleh memasak. Betul tak? Sebab tak sama panjang lah kita boleh pegang pisau, boleh potong. Ibu bayangkan jari kita ni sama panjang, pening. Nak genggam tak boleh. Nak makan macam mana makan? Kalau jari sama panjang. Macam mana dik? Sodok. Sodok, songkit, nganga macam tu. Sebab tak samalah kita boleh genggam. Allah Ta'ala jadikan keistimewaan jari ni. Ini namanya apa tuan-tuan? Ibu, orang Bukit Bulat panggil apa? Ibu jari. Tuan-tuan start kereta pergi kat kampung saya, kampung kandang, dia orang panggil mother finger. Ni ibu jari ni, gemuk pendek. Betul tak? Sebab itu ibu gemuk pendek tu biasa. Kuat tak jari ni? Saya pegang air ni tuan-tuan, anak 4, ibu seorang duduk di belakang. Betul tak? Ibu seorang gerip anak 4, orang nak ambil mikrofon, orang nak ambil botol air, susah. Ibu seorang ada di belakang kita. Sebab itu tuan-tuan, hebat macam mana pun kita, kadang-kadang bukan sebab kelebihan kita, tapi berkat doa mak dan ibu kita tu. Allah. Mak, ibu jari. Ni jari apa tuan-tuan? Jari apa? Jari telunjuk ni namanya bapak. Sebab itu ayah-ayah marah anak mesti guna jari ni. Betul? Esok malam kau tak pergi ke surau, kau siap. Pam! Dia tunjuk anak macam ni. Tu anak dia datang. Anak dia, bapak aku tunjuk aku ni. Ayah malam ni cuba marah anak guna anak jari. Agak-agak dia takut tak? Marah bini kita guna anak jari. Leha, main jap. Lah bini dia terpahal pula laki aku balik ceramah gila. Kenapa bang? Pergi buat aku kopi. Dengar ni, kopi. Sudah tuan-tuan. Jari ni Allah Ta'ala jadikan kita ni hidup ni bijak tuan-tuan. Syukur Alhamdulillah. Sebab itu ulama sebut dalam kitab akhir zaman ni nanti tuan-tuan, orang ramai yang tak bersyukur. Syukur ni ada 3 kategori yang besar. Yang pertama, nikmatul ijad. Nikmat kita ni menjadi manusia. Ramai umat akhir zaman itu tidak menghargai kehidupan dia sebagai seorang manusia. Sebab manusia dah adalah penciptaan yang paling terbaik dan paling sempurna. Manusialah yang dibekalkan oleh Allah pengetahuan, ilmu dan pengetahuan. Allah. Haiwan dia tahu, tak tahu. Haiwan ada ilmu, tak ada ilmu.
sekadar mengikut saja haiwan. Tuan-tuan beli burung murai, betul tak? Letak dalam dia punya sangkar burung. Hari-hari aja dia bercakap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pergi rumah kawan saya, tuan-tuan, tak burung apa bercakap. Oh, lalu Waalaikumsalam. Baik. Saya kata, siapa pula bagi salam? Saya kata, Waalaikumsalam. Waalaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kata, siapa ni? Dia buka-buka burung. Allah. Syak, tuan-tuan. Dia ikut tapi dia tak ada ilmu. Dia tak faham manusia. Yang kedua, nikmatul imdad. Nikmat Allah Ta'ala kurniakan dalam hidup kita. Nikmat tu kita kena syukur. Apa dia, tuan-tuan? Rumah, pekerjaan, itulah nikmat. Hari ni ada orang dapat pekerjaan, tapi kadang-kadang dia tidak bekerja kerana Allah. Ada orang bekerja kerana duit, dia akan dapat duit, tapi nak dapat berkat tu dia susah. Dia susah. Ni, tuan-tuan. Yang ketiga apa, tuan-tuan? Nikmatul irsyad. Nikmat Allah Ta'ala jadikan kita ni Islam dan beriman. Nikmat tu kita kena syukur, tuan-tuan. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali dia kata apa? Kamu dalam hidup every day, setiap hari jangan lupa untuk bersyukur. Nabi ajarkan kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, nanti lepas solat jangan lupa baca doa ni, betul? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Syukur dan mudah untuk melakukan amal ibadah kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, mudahkan aku untuk mengingatimu. Wa syukrika, dan jadikan aku ni orang yang bersyukur. Wa husni ibadatik, dan jadikan aku orang yang mudah untuk melakukan ibadah kepadamu, ya Allah. Doa ni tuan-tuan kena baca selepas solat. Sebab pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni, tuan-tuan, kita duduk di akhir zaman. Akhir zaman yang penuh dengan pancaroba, fitnah berleluasa dalam hidup ni. Betul? Hari ni fitnah kepada golongan agamawan cukup banyak dalam hidup ni. Betul? Saya bukan nak cerita piu ke tak piu, tak. Bukan piu pun, dia ni orang yang biasa, tuan-tuan. Fitnah tu akan tetap berlaku. Dan hari ni orang naik disebabkan fitnah, dan orang jatuh pun disebabkan fitnah. Nabi kata orang yang muflis, Nabi tanya sahabat, wahai sahabatku, kamu tahu tak nanti di hari kiamat akan ada orang yang muflis? Nabi tanya sahabat, kamu tahu tak siapakah orang yang muflis? Sahabat Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, orang yang muflis itu dia tidak harta benda dan dia tidak ada dinar, dia tak ada duit. Itulah orang muflis, ya Rasulullah. Nabi kata orang yang muflis nanti di hari kiamat datangnya, dia ni bukan orang tak semayang, dia ni semayang, dia ni orang yang mengeluarkan zakat, dia ni orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, tapi di saat dia semayang, berzikir, melakukan puasa dan mengeluarkan zakat, dia ni pernah fitnah orang. Dia akan muflis nanti di hari kiamat. Allah. Itu kadang-kadang benda yang kita tak tahu jangan kita sebarkan. Tabayyun. Nah, ni bahaya, tuan-tuan, fitnah. Kawan saya dia buka kedai makan, sampai sekarang orang tak datang dan kedai ditutup. Dulu waktu dia buka kedai ni, tuan-tuan, ada satu surau tu dia jemput tuan guru, Allahyarham, tuan guru Datuk Harundin. Dia jemput ceramah satu surau. Tuan guru pun ceramah dengan dia punya anak-anak murid apa semua, meramaikan dia punya surau tu. Bila habis tu, kawan saya ni dia buka kedai makan. Dia buka kedai makan dan dia dia buka kedai makan. Habis solat tu, dia punya pengerusi kata dengan PA tuan guru, dia kata bawa nanti tuan guru kita makan dekat kedai sekian, makanan semua dah terhidang apa semua. Okey, tak apalah. Dan pembantu dia pun bawa pergi makan satu tempat. Makan kedai yang dia cakap tu, duduk ada satu meja panjang, tuan guru pun duduk dengan dia punya anak murid. Tengok tuan-tuan, makanan tak terhidang pun waktu tu. Tiba-tiba pengerusi tu telefon balik, kat mana tuan guru ni tak sampai lagi? Dia dah sampai kedai ni, dah duduk elok dah ni. Bukan kedai tu, kedai belakang. Tuan guru duduk tak sampai 5 minit, tuan guru pun bangun, silap kedai lah nak pergi kedai belakang. Orang pun kata, tengok kedai ni ada guna-guna. Tuan guru baru duduk 5 minit, rasa tak sedap hati, dia pun keluar. Sejak pada tu dia cerita tuan guru nampak benda-benda macam-macam kat kedai, sampai sekarang kedai tu tutup. Orang yang taburkan fitnah, jawablah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni paling kita takut, tuan-tuan. Bukan datang daripada orang tak semayang. Yang kedua, muflis siapa? Yang selalu menyakiti hati orang.
Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, sahabat Nabi mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang perempuan tu ya Rasulullah, kerjanya ibadah, berzikir, puasa ya Rasulullah, setiap malam, every day dia berzikir, tahajud, puasa ya Rasulullah. Tapi satu ya Rasulullah, dia ni suka sakitkan hati jiran. Nabi kata perempuan tu di dalam neraka Allah. Tuan-tuan, sebab itu dalam hidup kita ni tuan-tuan, jangan suka untuk menaburkan fitnah. Kerana fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Jom tuan-tuan, kadang-kadang kita orang kampung kita, betul tak? Kadang-kadang fitnah. Kita ni jealous kadang-kadang sebab harta. Jiran sebelah beli kereta, kita jealous. Betul tak? Minggu lepas nampak kereta jiran sebelah, kita kancil. 660, tingkap pun begini. Minggu depan kita tengok kawan tu beli kereta baru, X70. Balik-balik dia nampak X70, dia pun masuk kunci pintu, laki dia pun balik, dia kata, abang, ni kejap. Suami dia kata, kau ni Pak, rumah sebelah beli kereta baru. Suami dia kata, kereta apa? Tak tahu kereta tu boleh bercakap. Rupanya X70 boleh bercakap ibu, pergi test drive. Cakap, ya, saya pernah test drive, bercakap rupanya kereta tu. Proton, open window. Kita BI bukan pandai sangat, tapi dia ikut. Tingkap tu turun, hoi, naik balik. Orang duduk sebelah, dia kata, ustaz, dia cakap BI. Oh, kita bercakap Melayu, naik balik, dia tak ikut. Proton, close the window, baru dia ikut. Proton, I hot, dia boleh on aircon tu. Oh, dahsyat tuan-tuan. Tuan-tuan duduk bergigil. Proton, very cool, dia slow aircon tu. Oh, dahsyat. Saya ingat nak beli sebiji. Dia boleh bercakap. Dia boleh cakap. Proton, open the sunroof. Oh, sen. Tu yang ada pakcik itu beli, saya beli bukan sebab apa ustaz. Bini kat rumah malam cakap tu saya beli kereta ni, dia bercakap dengan dia. Dahsyat tuan-tuan, namanya X70. Saya bukan nak promote dan saya pun tak ada saham dekat situ. Maknanya tuan-tuan try lah test drive, nak merasai kereta bercakap. Allah. Proton, I want to go to Perak. Dia settingkan map tu Perak terus. Oh, dahsyat. Cuma tuan-tuan kena pegang steering, jangan tuan-tuan biar dia berjalan sendiri. Memang tuan-tuan ke Perak betul lah. Kan? Dia tetap kena pegang steering. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Tu pun termasuk juga akhir zaman itu. Kan? Nabi sebut nanti ni tuan-tuan, cabaran umat akhir zaman ni tuan-tuan, tentera Dajjal tu, manusia ni banyaknya akan kalah. Dajjal tu satu hal, dan ulama-ulama di Yaman dah mimpi Dajjal dah keluar. Allah. Tuan-tuan, dekat Iran ada satu tempat ditempatkan untuk barisan para tentera. Barisan tentera itu dekat dahi dia dah ikat satu kain warna hitam. Kalau tak silap saya, dekat kain tu dah tertulis kafara. Boleh baca kafir, boleh baca kufur, boleh baca kifar. Nampak tuan-tuan? Tu antara tentera Dajjal. Dan ulama sebut Dajjal ni akan bergerak melalui udara. Anak-anak Dajjal. Udara yang dimaksudkan adalah satelit. TV dan radio itu juga, satelit tu termasuk daripada tentera anak-anak Dajjal. Sebab itu siaran-siaran TV, semua siaran tuan-tuan nak tengok, internet tuan-tuan nak tengok, tekan saja keluar. Ni tuan-tuan bahaya. Sebab itu anak-anak hari ni dia rosakkan anak-anak orang Islam bukan perang. Umat akhir zaman, anak-anak muda hari ni rosak sebab apa tuan-tuan? Sebab internet. Mak ayah tak pernah kawal internet anak. Saya buat program motivasi tuan-tuan. Setiap hari saya pergi ke sekolah. Allah. Ni tuan-tuan, cikgu-cikgu datang mungut pada saya. Dia kata, ustaz, nak tengok video lucah ni ustaz. Allah, anak-anak pelajar saya ustaz. Dulu zaman kami VCD. Saya kata cikgu pun beli juga ke? Tak, zaman dulu dia cover balik. Dulu VCD ustaz, sekarang VCD mana ada ustaz. Ni zaman, taib saja. Allah. Saya buat program camp, kadang-kadang buat program 3 hari 2 malam. Pernah rampas telefon budak darjah 2, tak silap saya darjah 2. Tuan-tuan, dulu 8 gig memory card, 88 gig penuh dengan video lucah. Allah. Saya kata, dik mana yang dapat ni? Dia kata download di rumah. Download di rumah. Ada internet di rumah? Ada, ayah pasang wifi. Tuan-tuan, yang booster yang tuan-tuan letak wifi, tuan-tuan letak dalam bilik tuan-tuan.
Ni saya pesan pada ibu ayah. Nanti pukul 10 malam, 10.30, tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan off daripada dalam bilik tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan letak kat luar, tuan-tuan off pukul 10 malam, anak dia buka pintu bilik, dia on balik. Letak bilik tuan-tuan. Semua matikan internet. Masalah bapak-bapak dia pun 2 pagi pun tengok WhatsApp. Nak baca juga apa cerita perkhabar ni Alufah hari ni. Tak jadi ni bulan 3 ni. Wah. Ni contoh. Kadang-kadang. Sebab apa tuan-tuan? Nasihat saya pada tuan-tuan. Anak-anak generasi akhir zaman ni tuan-tuan, kita dah duduk sampai generasi Alpha. Sebelum generasi Alpha, generasi Z, sebelum generasi Z, generasi X, sebelum generasi Z, generasi Y, sebelum generasi Y, generasi X, sebelum generasi X, generasi baby boomers. Yang saya cerita pada tuan-tuan, generasi baby boomers, generasi dilahirkan 1946 sampai 1964. Siapa mak ayah lahir tahun tu? Ada tak tahun ni? 46 sampai 64, ada tak? Ada. Majoriti. Siapa lahir tahun ni mengikut kajian? Ni bukan saya cerita kosong tuan-tuan. Saya forum dengan 2 orang profesor daripada Universiti Sains Islam Malaysia dengan UIA, Islam Antarabangsa. Kita ceritakan, detailkan akhir zaman ni akan jumpa generasi-generasi ni. Generasi baby boomers lahir 46 sampai 64. Generasi itu generasi yang produktif, lahirkan ramai anak. Sebab itu orang dulu anak ramai. Betul tuan-tuan? Betul. Paling ramai saya jumpa orang alai. Seorang mak, seorang ayah. Adik-beradik dia 21 orang. Saya kata ramai gila ni. Saya kata makcik, betul ke adik-beradik makcik 21 orang? Alhamdulillah Ustaz. Allah Ta'ala bagi tenaga sedikit pada mak akak. Dapat 21. Oh, ramai 21 orang. Syarat yang kedua nak anak ramai Ustaz, kena rajin. Oh, gitu. Bila rajin tu anak ramai sikit. Siapa lahir tahun 65 sampai 81, dia adalah generasi X. Ada ibu ayah generasi X? Generasi X mengikut kajian generasi yang melahirkan ramai tokoh pemimpin. Siapa lahir 82 sampai 94? Generasi Y. Saya generasi Y. Ustaz Heri generasi Y. Tak? Generasi Y mengikut kajian generasi yang kreatif berfikir, tapi tidak menghasilkan produk. Fikir je pandai, buatnya malas. Benda tu berlaku. Siapa lahir tahun 95 sampai 2010, mereka adalah generasi Z. Tuan-tuan tengok budak-budak Z ni, adik-adik Z kan? Generasi Z mengikut kajian generasi yang terlalu banyak buat kerja dalam satu masa. Generasi Z yang kedua, generasi yang kuat tidur. Tapi anak-anak kita yang sekarang ni generasi apa? Generasi 2011 sampai 2025 nanti dia akan lahir adalah generasi Alpha. Otak dia bijak 30 tahun ke depan. Ni cabaran ni tuan-tuan. Otak bijak 30 tahun ke depan. Sebab itu akak-akak, ibu-ibu ada anak cucu yang kecil tu kan, kita bubuh tak password handphone? Bubuh. Bentuk Z. Cucu asyik main, dia letakkan Z. Dia nak buka, cucu duduk sebelah umur 4 tahun, cucu dia jeling sekali, oh Z. Nenek dia pergi masak, cucu dia buka Z. Tengok-tengok, pandai kau tiru password aku. Nenek dia tukar M. Anak cucu dia jeling-jeling, oh tukar pula M. Dia pun tahu M. Lah hari ketiga cucu dia tukar, nenek tu tak boleh buka. Dia kata benda pula. Otak dia bijak 30 tahun ke depan. Sebab itu tuan-tuan, menempuh satu zaman ni, zaman yang cukup mencabar ni tuan-tuan. Sebab itu Nabi sebut nanti di akhir zaman nanti, perangai buruk ni akan kamu senang dapat melihat dalam jiwa orang Islam dan orang bukan Islam. Perangai buruk. Perangai buruk inilah, akhlak buruk inilah tuan-tuan, menyebabkan manusia ni akan dicampak masuk dalam neraka Allah. Sewaktu Nabi Nuh alaihi salam, tuan-tuan tengok dalam surah Hud. Dalam surah Hud ayat 41 kalau tak silap saya, ayat yang bahtera Nabi Nuh alaihi salam nak bergerak. Ayat tu saja hanya satu surah dan satu ayat tu saja yang kita akan baca bismillahirrahmanirrahim wa mursa. Tu saja. Ayat tu tuan-tuan kena baca
Tuan-tuan tahu tak ayat tu untuk apa? Ayat tu tuan-tuan, waktu Nabi Nuh dia naik kenderaan, waktu Nabi Nuh naik atas kapal, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku berlayar, wa mursaha, dan aku sampai ke destinasi. Tuan-tuan, doa tu tuan-tuan boleh baca doa naik kenderaan. Naik motor sekarang Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Naik kereta nanti Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tuan-tuan, Nabi Nuh alaihi salam, dia ni orang beriman lah, beriman. Isteri dia ikut dakwah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh isteri dia beriman ke tidak? Anak dia beriman ataupun tidak? Tak. Nabi Nuh minta kepada Allah, ya Allah selamatkan anak aku, ya Allah. Dia ni tak beriman lagi denganmu, ya Allah. Tapi kau dah tenggelamkan dia, ya Allah. Selamatkanlah dia. Kata Nabi Nuh AS. Apa Allah Ta'ala jawab? Innahu amalun ghairus salihah. Sungguhnya dia tidak beramal soleh. Syarat masuk syurga ni mesti ada dua. Yang pertama beriman, yang kedua kena beramal soleh. Akhir zaman nanti ramai orang yang tak beramal soleh, berperangai buruk. Ni nak jadi. Sebab itu Dr. Karim Zaidan, nak beramal soleh mesti ada beberapa syarat. Syarat yang pertama mesti datang daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Tuan-tuan puasa siang, tuan-tuan jangan tukar malam, tak boleh. Nabi kata puasa siang, terbit fajar, tenggelam matahari, itulah puasa kamu. Akak-akak jangan tukar. Saya tak nak ikut saya kalau boleh. Yalah siang tu kadang-kadang sibuk lah kan, macam-macam benda nak buat, gentil kuitan, nak beli itulah. Tu yang akak tukar tu puasa start daripada maghrib, buka nanti subuh nanti. Tak boleh kak. Tak, Tuhan pun faham. Dia buat Tuhan tu macam bapak saudara dia. Tak boleh. Ikut Quran, ikut sunnah. Yang kedua, Dr. Karim Zaidan kata apa? Syarat nak beramal soleh mesti kena ada ilmu. Kita beramal soleh kena ada ilmu. Tuan-tuan, solat mesti ada ilmu, betul tak? Ada orang semayang, dia tak ilmu, dia tak nak cari, kuliah tak nak datang, ustaz mengajar tentang solat, dia tak nak datang, dia ikut semayang cara dia. Itu kadang-kadang dia ikut-ikut, orang buat, dia buat. Ada orang tu sebelum pergi umrah okey semayang, pergi umrah, dia tengok Pak Arab tu jari bergoyang. Kan? Duduk tayar akhir, asyhadu alla, Pak Arab sebelah, asyhadu alla ilaha illallah. Dia duduk sebelah, dia tengok, oh goyang. Dia harap goyang. Balik Bukit Bulat, dia goyang dua-dua. Orang kata, dia mazhab apa, kita mazhab apa. Sebab itu pentingnya ilmu tu. Tuan-tuan sampai lewat, orang tengah baca khutbah hari Jumaat, tuan-tuan sampai lewat, tuan-tuan sibuk nak semayang sunat. Contoh, mana lebih baik, dengar khutbah ke semayang sunat tu? Dengar khutbah, hukumnya wajib, tapi kadang-kadang dia ganggukan benda wajib dengan sibuk buat benda tuan-tuan nampak tak benda tu? Sebab itu pentingnya ilmu. Serupalah ada orang naik motor AX5. Saya ceramah dekat Bota Perak. Orang Perak tak panggil motor AX5, dia panggil motor tu E pangkah 5. Orang Perak ni pelik-pelik. Saya pun tanya, Pak Cik datang dengan siapa? Dia kata datang dengan isteri awak. Orang Perak, awak tu saya. Dia kata datang dengan isteri awak ustaz. Datang dengan bini aku, bila dapat bini aku. Imam tu cuit saya, dia kata ustaz orang Perak, awak tu saya. Saya kata kabur lah, mana saya tahu. Habis datang dengan siapa? Datang dengan apa Pak Cik? Dengan E pangkah 5. Saya kata binatang apa pula? Rupanya EX5. Ada satu Pak Cik tu, ni orang tak ada ilmu. Ada satu Pak Cik tu, dia naik motor ni tuan-tuan. Motor 4 gear, dia pakai 1 gear je. Pergi masjid, balik macam nak meletup enjin tu. Pergi pasang, orang pun tegur dekat traffic light. Pak Cik tukar le gear. Saya follow Pak Cik daripada belakang. Pak Cik tak tukar gear. Tukar lagi. Pak Cik tu kata, aku tahulah kau ingat aku bodoh. Dia kena bodoh. Aku tahulah motor 4 gear, bila rosak satu tinggal 3. Dia yang bingung punya tuan-tuan. Naik motor tak ada ilmu. Ni sebab apa tuan-tuan? Syarat yang kedua mesti kena ada ilmu. Tuan-tuan puasa mesti ada ilmu, betul tak? Tuan-tuan nak buat korban kena ada ilmu. Buat korban. Ada orang kadang-kadang tulis nama korban tu Allah.
Tulis nama korban, kan 7 orang, 7 bahagian. Dia tak nak duduk nama last. Saya kalau boleh Ustaz, duduk nama nombor 3, nombor 4. Sebab saya akan duduk dekat badan lembu tu. Bila nombor 7, ekor tu beringan kata. Nah, jenis ni tak ada ilmu. Yang imam tu panggil nama lembu ke-7. Nama lembu ke-7. Haji Rahman bin Dolah. Saya mengaku nama lembu ke-7. Yang pertama Haji Rahman. Nama lembu. Sudah tuan-tuan. Nama ahli korban lembu yang ke-7. Ni nama lembu 7. Haji Rahman. Nama lembu kat Haji Rahman. Itu pun pening juga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada ilmu. Akhir zaman Nabi kata nanti tuan-tuan, Nabi masuk ke dalam neraka. Nabi melihat ke dalam neraka ramai daripada golongan orang perempuan. Betul? Sebab itu akak-akak champion lah. Dalam neraka paling ramai orang perempuan. Orang lelaki, yes. Tak, tuan-tuan, orang perempuan kalau dia masuk neraka susah pada orang lelaki. Sebab ada 4. Bila orang perempuan dia masuk neraka, dia akan tarik 4 golongan ni. Yang pertama dia akan tarik orang yang pertama, suami dia. Sudah. Isteri masuk neraka, Allah Ta'ala tanya, aku suruh kamu semayang, kamu tahu tak semayang? Tahu ya Allah, kenapa kamu tak semayang? Suami aku tak pernah ajar aku tentang solat. Siaplah kita tuan-tuan. Kita pun follow bini kita. Kita pun jawab, ya Allah, aku dah suruh dah bini aku semayang, aku dah ajar dah, tapi dia tak nak juga. Suami dia selamat. Dia akan cuba tarik orang yang kedua, namanya bapak dia. Sebab itu ayah-ayah yang ada anak perempuan yang belum berkahwin, suruhlah tutup aurat, suruhlah jaga solat. Sebab dosanya tuan-tuan tanggung. Kadang-kadang isteri tak tutup aurat. Allah, kita pergi kerja tak pesan pada bini, mul tipah nak beli ikan nanti pakai elok-elok sikit. Ni kita tak pesan, kita pun pergi kerja, kat tipah beli ikan pakai baju kelawar. Baju kelawar daripada ketiak sampai ke pinggang melopong. Ambil kain tutup elok dah. Pergi pegang ikan, belik ikan. Allah, tokek tu ikan duk tengok pada tepi. Dia pun tanya ikan apa ada. Tokek tu kata macam-macam ada. Dia kata, nampak tuan-tuan. Isteri pula kita tak pesan. Allah. Suami, bapak dia selamat dah. Bapak dia kata, ya Allah, aku dah bagi tahu, dah ada degil ya Allah. Aku tak tahu nak buat macam mana ya Allah. Aku dah cuba ya Allah. Dia akan tarik yang ketiga. Siapa dia tuan-tuan? Abang kandung dia. Sebab itu kita kalau ada adik perempuan, dia buat silap, buat apa tuan-tuan, tegur. Jangan tak tegur. Sebab tegur itulah sebagai kita nanti akan bela di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat siapa tuan-tuan? Dia akan tarik anak lelaki dia. Sebab itu anak lelaki dia ada power untuk menegur ibu dia dengan cara berhemah. Tengok ibu kita buat salah sikit, tegur. Tengok ibu kita terlupa nak semayang. Ibu dah solat ibu? Belum. Ibu uzur. Uzur apa ibu? Dah habis dah uzur dah. Dah habis dah. Jomlah kita semayang. Jom. Sebab itu kita kena bantu sama-sama ni. Sebab akhir zaman ni orang akan pentingkan diri dia sendiri. Betul? Dulu anak orang anak kita, betul tak? Dulu anak orang anak kita. Ni anak siapa Man duduk tepi sungai? Anak Bang Karim tu. Pergi panggil kau Bang Karim bising. Wei, balik. Oh no. Bapak kau bising. Anak orang anak kita. Sekarang mana ada tuan-tuan? Bini orang bini kita. Betul. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala dah cabutkan ilmu, Allah Ta'ala dah cabutkan iman. Iman yang dah dicabut oleh Allah, manusia akan hidup dalam kegelapan. Sebab itu adanya kes haruan makan anak. Berlaku tak? Dulu nak dengar kes-kes rogol ni kurang. Dulu. Sekarang kes rogol biasa. Betul tak? Kes rogol biasa. Rogol biasa, zina biasa. Biasa. Bunuh orang biasa. Betul? Biasa tuan-tuan. Sebab apa? Allah Ta'ala campakkan iman. Sebab itu kadang-kadang kita tak boleh nilai pakaian dia ni orang beriman atau tidak. Tak boleh. Tak boleh. Tengok orang tu pakai teruk, kita tak boleh kata dia tidak beriman. Kita
Kita tengok orang tu, hai, orang soleh, belum tentu. Sebab itu dalam satu hadis Nabi cerita dengan para sahabat, bila Nabi cerita ada satu golongan soleh, ada satu golongan ahli maksiat. Golongan soleh beribadah di atas bukit, sembahyang, puasa, zikir, duduk di atas bukit. Dan ada satu perkampungan, terdapat ada seorang ahli maksiat. Apa saja maksiat dia tak buat, dia buat. Semua maksiat ni tuan-tuan. Tiba-tiba Allah Ta'ala jentik dua hati ni. Yang orang soleh, Allah Ta'ala arahkan dia, terjentik hati dia nak turun ke bawah. Sebab apa? Bekalan semua dah habis, dia perlu cari di bawah dan bawa di atas. Dan orang yang ahli maksiat, dia terdetik nak berubah. Waktu tu dia nak naik ke atas, nak jumpa orang alim tu, nak belajar. Yang alim ni pun turun, yang maksiat ni pun naik. Bila naik ni tuan-tuan, jalan tu sempit, kata Nabi, bertembunglah mereka. Dan orang ahli maksiat, dia tengok orang soleh dengan pandangan hebat, pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Dia kata, ya Allah, belum sempat aku ni ya Allah nak jumpa orang alim ini, ya Allah, kau temukan aku di pertengahan jalan, ya Allah. Ya Allah, mulianya orang soleh ini, ya Allah. Orang soleh dia tengok ahli maksiat, dia tak pandang, dia tundukkan pandangannya tuan-tuan. Jalan tu sempit dan memerlukan salah seorang untuk berundur ke belakang, memberikan laluan kepada salah seorang untuk berjalan. Ternyata ahli maksiat itu berundur, memberikan laluan kepada orang saleh. Lalu saja orang saleh kita ucap terima kasih pun tidak. Ketahuilah ketika itu, kata Nabi, iman orang saleh itu telah dicabut oleh Allah dan dicampakkan kepada ahli maksiat. Allahu Rabbi. Yang paling kita takut adalah ending, pengakhiran kehidupan kita. Ini paling kita takut tuan-tuan. Sebab apa? Sebab itu kita kena banyak bersyukur. Kita minta dengan Allah supaya hidayah, hudal lil muttaqin, kita ni dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni akhir zaman nanti, suami paling susah nak tegur isteri. Berlaku ke tidak? Berlaku. Termasuk yang cakap. Betul? Kita pun sama tuan-tuan. Ceramah senang. Saya ceramah setiap hari tuan-tuan. Allah, PKP hari tu je saya tak ceramah. Saya dengar ceramah di rumah. Punya bini ceramah lagi sedap daripada kita tuan-tuan. Masuk hari pertama, kita kena dia suruh kita lipat baju. Allah. Kita suami yang soleh, lipatlah baju. Lipat. Dah habis lipat dah. 2 jam lipat. Tengok TV. Dia lalu-lalu, dia kata, asyik tengok TV je. Baru tengok. Buka balik baju. Kena buka balik baju tu. Sebab bucu tak kena. Dia tak tajam dia punya angle tu. Suami soleh, kita buka balik. Kerja saya 6 bulan hari tu, buka baju, lipat baju, buka baju, lipat baju, buka baju, lipat baju. Nah ni tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang kita kena jadi orang yang memandu. Isteri tak berubah, suami kena main peranan. Akhir zaman dia akan biarkan. Suami nak berubah, ibu, akak-akak kena bagi support. Ini dia perlinya laki dia. Dua-dua tak semayang, tak mengaji. Suami pula datang malam ni, dengar nak berubah betul. Bini di rumah. Habis-habis tu suami dia bertekad nak semayang subuh esok di rumah. Tak pernah semayang subuh. Laki bini tak semayang subuh. Satu hari tu dia kunci jam pukul 6 pagi. Tenenenet. Bini dia kata, bunyi apa pula laki aku tak pernah kunci jam. Dia tengok, dia jeling-jeling, tengok laki dia pun bangun, buka lampu bilik air, masuk dalam bilik air. Takkan laki aku semayang kot. Dia terkejut. Dia bangun-bangun, dia jengah laki dia tengah angkat air semayang. Baru basuh muka, nak basuh tangan, bini dia tegur. Bertaubat nampak? Astagfirullahaladzim. Tentu kena bagi support. Abang nak semayang ke? Support dah tu. Abang rasa abang nak berubah. Orang nak berubah ni suara dia besar. Bini dia kata, alhamdulillah abang. Abang, kita semayang sama-sama boleh? Abang, bagus tak? Bagus. Tapi itulah abang tak reti jadi imam. Alah, apa susah bang, biar saya imam. Allah. Bini dia buang tebiat subuh tu, bini dia imam. Anak pula 3 orang jadi makmum. Sebaring dengan bapak dia. Allah. Bapak dia belakang, amin. Anak dia kata, mana satu depan, mana satu belakang? Pening, tak boleh tuan-tuan duk tukar-tukar. Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Ceteknya ilmu pengetahuan. Sebab itu tuan-tuan, dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, banyakkan kita ni berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala elakkan kita ini daripada segala fitnah yang berlaku di akhir zaman. Sebab itu tuan-tuan, jadi kita jadikan diri kita ini orang yang bersama-sama.
Bersama-sama untuk apa tuan-tuan? Bersama-sama untuk memandu kehidupan kita. Jangan biarkan orang yang tidak ada ilmu ataupun orang yang bodoh untuk menguruskan kehidupan kita. Sebab itu, carilah orang yang berilmu dan bertakwa di sisi Allah. Sebab itu tuan-tuan, jadi umat akhir zaman yang berguna. Yang terakhir saya nak pesan pada tuan-tuan, kata Hasan bin Ali. Oh, kita dah 9.30 Ustaz? Oh, 8.30. 8.30, 9.30 dah? Oh, 9.30? Oh, 9.30 patutlah tuan-tuan. Kaki tu saya dah perasan. Dia dah bertukar kaki bawah ni atas, kaki kiri di atas. Saya takut akak-akak mencangkung je. Tapi itulah, insyaAllah saya tutupkan dengan 4 benda ni. Jadi saya nak tutup dengan satu amalan yang disebutkan oleh Hasan bin Ali, cucu Nabi SAW. Dia kata apa? Bila kamu duduk nanti di akhir zaman nanti, jangan lupa buat 4 benda ni. Jangan lupa buat 4 benda ni, kata Hasan bin Ali, cucu Nabi. Yang pertama, as-salah, banyakkan semayang. Bukan semayang fardu, semayang sunat. Kan? Semayang sunat. Yang kedua, as-saum, banyakkan kamu ni berpuasa sunat. Ni Hasan bin Ali pesan ni. Kita dah duduk akhir zaman ni. Yang ketiga, was-sadaqatu, banyakkan bersedekah. Yang keempat, kata Hasan bin Ali, dia kata apa? Banyakkan air mata kamu mengalir mengenangkan dosa yang pernah kamu lakukan. Saya nak tutup pada malam ni tentang sedekah, amal jariah. Ada satu kisah tuan-tuan yang ditulis, dikarang oleh Dr. Mustafa Khalil, seorang ulama yang hebat. Dia mengarang satu kitab namanya Keajaiban Bersedekah. Dalam buku dia tu ada satu kisah di Arab. Ada seorang pasangan, dia ni orang kaya, rumahnya besar, kenderaan dia ni mewah, tapi Allah Ta'ala berikan dia satu orang saja anak. Anak dia pula sakit. Anak dia ni sakit. Bila anak dia ni sakit ni tuan-tuan, doktor datang jumpa kepada keluarga kaya supaya bawa pulang anak ni tuan-tuan. Bawa pulang kepada anak ni supaya apa? Takut-takut tak ada harapan, dah tak tahu nak buat macam mana, bawa pulang. Dia pun bawa pulang anak, rumah 2 tingkat, dia letak dekat atas. Dia turun tangga tu, dia terdengar ada satu ustaz di rancangan televisyen membacakan satu hadis, ikhtiar ataupun bersedekah mampu menyembuhkan orang yang sakit. Dia beriman dengan hadis tu. Ni cerita dalam Keajaiban Bersedekah oleh Dr. Mustafa Khalil. Dia beriman dengan hadis tu. Dia telefon kawan dia ni supaya malam tu juga lepas maghrib nak buat solat hajat, baca Yasin, dia panggil 40 orang anak yatim dan juga orang kampung. Dia buat kenduri. Tuan-tuan, apa berlaku? Bila dia buat kenduri, dia buat makan, baca Yasin, doa selamat apa semua, balik tu dia sedekah lagi pada anak yatim dan orang-orang ni, orang kampung ni. Dia kata apa? Mereka sedang bercuci pinggan dan mangkuk. Anak yang koma selama 4 bulan tadi, dia kata apa? Wallahi, anak yang koma selama 4 bulan yang dia bawa balik tu, anak tu boleh bangun, turun ke dapur, turun ke tangga, pergi ke dapur, minta kami makanan. Wallahi, dia kata apa? Anak kami yang koma selama 4 bulan, bila kami tengok dia minta makan, kami tengok seperti tak pernah sakit sebelum ni. Keajaiban orang yang bersedekah pada jalan Allah. Kadang-kadang kita rasa kita bersedekah, kita tak nampak Allah Ta'ala tambah, tapi Allah Ta'ala berikan jalan rahmat yang kita tak perasan. Tuan-tuan, hebat orang bersedekah ni tuan-tuan. Saya bawa balik pada Terengganu 4 hari. Bulan lepas saya ceramah di Kuantan. Habis daripada Kuantan tu, selepas kuliah subuh tu, ada seorang, saya cerita pasal sedekah ni, ada seorang makcik tu duduk di belakang. Habis-habis dia panggil dia lelaki bini datang, Ustaz, mari sini je. Saya kata, kenapa aja? Ustaz, saya tak buat duit, saya nak bersedekah. Saya kata tak apa, sebab masjid tu buat kutipan, jadi saya pun promote lah. Dia kata, Ustaz, saya tak ada apa, saya nak bersedekah. Tapi dia cabut dia punya cincin tu lah. Dia cabut cincin depan laki dia pun senyum, cabut. Tak ada apa Ustaz, ni saja Ustaz, saya amanah kat Ustaz. Ustaz pergilah dekat kedai emas nanti, cincin ni saya nak buat untuk tapak masjid ni. Dahsyat, dia boleh bagi sebentuk cincin emas. Allah. Pergi 880 ringgit kalau tak silap saya pergi. Allah tuan-tuan. Dia boleh cabut cincin emas untuk jalan Allah. Tak kira tuan-tuan. Sebab tak ada nilai di sisi emas, di sisi dia, tapi di sisi Allah tuan-tuan, sedekah dia cukup hebat. Dan saya lancarkan pada malam ni tuan-tuan, kita nak buat tabung untuk kutipan, buat rumah bilik mandi jenazah. Jadi tuan-tuan pun bakal dimandikan di situ.
Jadi nak bina tempat mandi sendiri, jadi buat yang terbaik, sumbang yang terbaik. Yang kedua, kita nak buat tandas. Tandas tu penting tuan-tuan, ya. Nak upgrade tandas jadi tandas yang terbaik, dan tuan-tuan pun selesa. Jadi tuan-tuan banyakkanlah bersedekah. Tak mampu nak bagi RM50 malam ni, tak apa, try bagi 100. 100, 200. Kalau seorang 100, yang ada dalam 100 orang, kita dah ada 10,000 malam ni, insya-Allah. Kalau seorang 100. Sekarang tak buat duit, tak apa, semua transfer online. Imam pun dah tunggu kat depan, dia bagi nombor akaun siap-siap, dia bagi handphone siap, tuan-tuan login je. Login dan transfer. Jadi tuan-tuan, bersedekahlah pada jalan Allah SWT. Jangan kedekut di hadapan Allah SWT, kerana sedekah itu adalah rezeki kita yang sebenar-benarnya. Duit yang duduk dalam poket tuan-tuan bukan duit tuan-tuan lagi. Kan tak payah kita meletup, dah duit pomen pula, kita rosak, itu duit tu. Tapi rezeki dengan Allah ni, apa yang telah kita belanja dan berikan pada jalan Allah SWT. Boleh ibu-ibu? Ibu-ibu pun dah standby pegang tu. Tak apa, jangan risau. Kan kita ada tabung, bubuhlah apa yang boleh, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ganjaran yang terbaik untuk kita dunia dan juga akhirat, dan kita ni menjadi hamba Allah yang terbaik, insya-Allah. Cukuplah sekadar itu saja tuan-tuan. Lama pula kuliah maghrib pada malam ni. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan masa yang lain kita bertandang dan berjumpa lagi. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada terkasar bahasa dan juga sebagainya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Tuan-tuan, insya-Allah saya nak bergerak ke Kedah lah pada malam ni. Doakan perjalanan saya. Jadi Nabi kata doa orang musafir ni mustajab. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan yang hadir pada malam ni diluaskan seluas-luasnya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan tuan-tuan dipanjangkan umur, diberikan umur yang barakah. Dan saya doakan tuan-tuan dijadikan hamba Allah terbaik dunia akhirat. Dan jika ada dalam kalangan kita pada malam ni ahli keluarganya, pasangannya yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat kesakitan tuan-tuan. Mudah-mudahan semua sekali sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah sekadar itu daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا